Ni keluar kat mana? Keluar kat viral kuliah. Viral kuliah. Alright. Dia jalan eh? أعوذ بالله بسم الله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا مولانا محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Wahai Allah Tuhan kami, tunjukkan kami yang benar itu benar supaya mampu untuk kami ikut dan taat ya Allah. Dan tunjukkan kami ya Allah yang batil itu batil, yang salah itu salah, supaya mampu untuk kami tinggalkannya ya Allah. Allahumma sallimna bil afiyah. Wahai Allah, berikan kepada kami ya Allah keselamatan sehat walafiat buat diri kami ya Allah. Mudah-mudahan kami sentiasa dalam payungan rahmat-Mu ya Allah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muhtaram yang saya muliakan, kekanda saya, guru saya, akhina muhtara, orang hebat ni, insya-Allah. Saya mengajar, dapat pahala mengajar, dia dapat semua hak saya dapat. Kenapa? Dalam agama ini mereka yang ka'amthaliha, mereka yang berebut-rebut, berlumba-lumba untuk kebaikan, Allah berikan apa? Allah beri 10 kali ganda. Kita kena rasa sedih kalau Allah tak pilih kita. Sebab kalau Allah tak pilih kita duduk dalam perkara baik, Allah akan pilih orang lain untuk buat baik. Kalau kita tak mau main mengaji, tak apa, Allah akan ganti orang lain yang akan duduk mengaji, yang akan jadi tetamu dia, yang akan jadi tetamu Nabi SAW. Kalau kita rasa hidup kita ni berat, kita kena ingat bahawa hidup yang Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kepada junjungan yang mulia kita Nabi SAW lebih-lebih berat. Sebab apa? Sebab Nabi diuji dengan ujian lepas ujian, ujian lepas ujian. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah putus asa, tak pernah sayang, melainkan sayang kita lebih pada kehidupan dia. Saya bawa ni rezeki pergi umrah 24 hari sebab bawa 2 grup. Satu grup yang kedua tu kita kena sambut Maulidul Nabi SAW di Masjid Nabawi. Tak tahu nak gambarkan macam mana Nabi menanti umat setiap saat. Nabi tunggu kita, tunggu tuan-tuan. Saat tu kita jangan pernah putus asa. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan yang mutlak. Mentauhidkan Allah atas kalimah la ilaha illallah. Saya tadi baru habis ni 12.30. 12.30 baru habis program. Tadi ceramah pukul 11 sampai 12.30 di sekolah rendah Wangsa Maju ke apa tu. Habis 12.30 lepas tu start jamuan. Saya makan tembikai 2 potong, cabut. Sampai sini lagi 3 minit pergi 1. Sahabat saya, guru saya ni tunggu kat bawah. Naik-naik nak kencing pula. Kencing dulu pula. Dah kencing jumpa pula haji-haji ni, guru saya ni. Salam pula kan. Saya pesan kat budak-budak tadi apa tuan-tuan? Hari ni kita kena banyak cerita kebesaran Allah. Kena banyak cerita tentang sayang dan kasih pada Nabi SAW. Risau sebab apa? Orang tak kenal Nabi. Kita ni kalau tanya ni, buat atas soalan, cabut ni, cabut. Tuan-tuan yang risau. Rancangan ni ustaz tanya, ustaz jawab. Tak faham. Dalam ceramah kalau saya tanya, saya jawab. Tuan-tuan yang risau. Sebab apa tuan-tuan mulia? Sebab Allah SWT jadikan hakikat iman kita apa dia? La ilaha illallah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Hak ni kita kena selalu sebut, selalu cakap. Tanya berjaya. Ni semua Allah Ta'ala yang bagi. Cucu dapat 10 Alhamdulillah, Allah bagi, bukan saya. Kita doa kita apa? Tanya cucu 10 ni Tok Wan dia siapa? Pengarah JKR ni. Dia kata tu. Habis. Hari ni manusia jadi jauh dengan Allah sebab manusia merasakan kehidupan dia yang usaha. Sebab dia pandai berniaga, dia rasa bisnes tu dia yang pandai. Baru ni bulan 17 bulan 20 saya pergi umrah bawa kawan-kawan kita. Tadi cerita ada artis, ada model, ada budak gaming pun ada. Nama dia Solos, kalau tuan-tuan kenal lah Solos. Dia ni orang nombor 1 dalam Malaysia main game.
Dan baru ni 2-3 hari lepas dia dinobatkan sebagai legenda Maharaja Gamers Malaysia. Pendapatannya cerita-cerita lah. Tapi orang dia subhanallah humble, pergi umrah, sembang ada. Saya kata dalam waktu kuliah subuh kat Masjid Nabawi tu, saya kata tuan-tuan pandai main game ke, tuan-tuan jadi pelakon ke, tuan-tuan jadi model ke, tuan-tuan jadi pengarah ke, tuan-tuan jadi ustaz ke, jadi cikgu, semua ni pilihan Allah. Bukan pandai kita, tak ada pandai kita sikit pun. Tak ada pandai kita sikit pun. Oh sebab ustaz mengaji Mesir ke, ustaz mengaji Yaman, tak ada. Hampir Mesir pun Allah pilih. Tuan-tuan main duduk di JKR ni, KKR, KRR lah semua tuan-tuan ni. Tuan-tuan ni dengan R tak boleh berpisah ha. JKR, KKR semua R lah. Allah pilih kat sini. Walaupun dia tahu ustaz, duduk sini pun serabu ustaz, pening ustaz. Bang, kalau kita pening dengan pekerjaan kita, kita kena ingat ada orang yang tengah pening nak cari kerja. Ada orang hari-hari buka suabak lagi ada kot kan. Suabak lah, job streak dan segala macam. Hari-hari dia pergi interview turun. Hari-hari dengan harapan. Kita yang duduk kat sini dengan sedikit ujian kat JKR ke, KKR ke, dekat rumah ke, kat mana ke. Ujian ni tuan-tuan mata Allah sekalian, jalan dia sabar lah. Kenapa kita sabar? Bang, siapa kau sabar? Ustaz, yang bagi ni Allah. Jawapan ni tuan-tuan, kalau kita cakap terapi jiwa, bukan tuan-tuan, saya pun sama. Kita lalui ujian, mana tak ada ujian. Dulu ni cerita lama ni, 2012, 2013 dulu ni. Waktu tu saya naik skuter SYM 200cc. Rosak tuan-tuan, rosak dekat atas apa, highway apa? Allahumma salli ala Muhammad. Highway Latar. Rosak motor waktu saya naik tu, tuan-tuan Allah sekalian, bayangkan waktu tu kena berapa? Dia kena sekali naik, setahun 2 kali saya kena apa namanya? Overhaul. Motor tu minta nyawa. Setahun 2 kali overhaul. Saya pakai 2 tahun 4 kali overhaul. Skuter tu minta nyawa. Dia kata, awak lah ustaz ni pergi beli aku. Dia kata, bagilah orang lain. Nak pong putih duduk atas highway tu, masuk dalam grup motor. Ni tolong siapa-siapa ada towing ni, saya ni. Dia jumpa, okay, ustaz kat mana? Ustaz kami sampai. Kawan ni pun mesti, ustaz sekali sampai. Ada seorang hamba Allah ni. Ustaz, titik. Ustaz kan ustaz, doa-doa sikit lagi hidup lah. Motor rosak, dia kata ustaz doa insya-Allah lagi hidup. Yalah ustaz doa semua doa. Tapi Allah nak bagi ujian, Allah bagi ujian. Jangan cakap pandailah kita ustaz ke, Allah ke uji dengan anak-anak kita. Kita buka dalam surah Baqarah ayat 155, surah Al-Baqarah ayat 155, surah yang kedua. Tuan-tuan balik lagi sempat buka, tak sempat tunggu Ramadan. Kan Allah kata apa? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wa anfusi wath thamarat wa basyir sabirin. Jawapan dia kat ujung. Berilah kabar gembira pada orang sabar. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf. Ada orang yang Allah uji dengan takut. Ada tuan-tuan, geng motor besar ni, beli motor BMW lah, Ducati kan. Motor simpan rumah kawan. Saya bini takut bini. Bini tak bagi, walik skuter je. Atas jalan dia lah rempit. Sampai rumah tak rumah kawan. Takut bini. Ada orang kan ni, subhanallah lah ni kan okey lah kan. Covid pun dah kurang apa semua kan. Dulu jangan batuk orang tengok. Dulu nak batuk pun takut dulu. Tuan-tuan ingat tak waktu tu? Rindu zaman tu kan. Rindu. Hari-hari nak tengok kat TV, berapa mati. Ujian ni, syarat dia sabar. Payung, tuan-tuan tak ada payung. Payung, dia tak mampu nak hentikan hujan. Tapi bila kita payung, kita boleh berjalan daripada pejabat, pergi ke kereta, masuk kereta, basah sikit-sikit tu biasa. Tutup payung, selesai. Itulah kehidupan. Ujian akan datang, tak boleh lari. Tapi hakikat iman kita pada Allah akan menyelesaikan semua masalah curiga, risau kita ni. Payung kita apa dia? Sabar. Siapa nak? Baru ni kan yang isteri ke apa terbakar dalam kereta. Dia pun tak tahu kan berlaku macam tu. Kalau dia tahu, dia tak keluar rumah. Kita pun tak tahu lagi tu nak pergi makan. Haji nak makan ke lagi, contohlah. Tengah makan, dia ajak, Ustaz makan. Dia ajak ayam ya. Ustaz pun cantik, Haji ajak ni peluang ni. Haji belanja tak? Boleh Ustaz, duit pencen ada hari ni.
Ustaz pun dah dengar belanja ketam udang sotong. Haji tu pun ketam udang sotong. Ustaz, ambil lagi. Ketam boleh haji? Boleh. Padahal haji tu pun makan teh dengan nasi telur. Ni lah yang lewat tak kata lah. Amboi haji, terima kasih lah belanja saya hari ni nak makan. Yang haji ni tengok, amboi sedap. Aku ni bayar tuan-tuan, lepas tu haji tu Asma. Asma tu sebab ustaz tadi makan RM32. Hak dia makan RM3.50. Ujian tak? Ujian. Bukan kita nak, kita balik kampung kan adik-beradik bergaduh dengan ipak dua ni. Saya cakap terang-terangan, tuan-tuan nak marah-marah. Tak? Adik-beradik kita bukan malaikat. Tak pergi bergaduh dengan sepupu lah, bergaduh dengan ipak lah, dengan mak mentua lah, dengan mak kita. Sebab keliling kita ni manusia. Manusia takkan selesai. Tuan-tuan mau balik dekat mak, ayam apa semua. Mak kata juga ni contoh. Boleh apa ayam? Betul lah. Abang ni dia buat balik lah ketam juga, udang. Kena juga. Faham? Bulan depan tuan-tuan geram, bawa balik ayam, ketam, udang, siput lalat, siput babi, semua balik. Mak ni segala siput saya balik. Mak nak makan, mak makan. Geram kat mak. Akan datang ujian. Kenapa hati kita kena sakit? Hati kita memikirkan apa yang manusia kata kat kita. Kita memikirkan benda yang tak patut kita fikir. Manusia dia akan kata, macam mana pun dia akan kata. Tapi hak kita nak kena betulkan pada kalimah la ilaha illallah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tak ada yang berkuasa melainkan Allah. Yang bagi COVID Allah, yang bagi kaya Allah, yang bagi sihat Allah, yang bagi cemerlang Allah, yang bagi tersihat Allah, semua Allah. Saya menjaga, alhamdulillah ada 27 company. Dah, Allah boleh ganti orang lain yang ada 27 company tu. Kau jadi pengarah. Hei, hak masuk universiti berjuta orang, tapi Allah pilih kau jadi pengarah. Tu suara sombong. Saya cakap ni tuan-tuan nak panggil, tak panggil sudah. Rezeki saya kat mana-mana. Saya main ceramah ni, tuan-tuan pergi Sagu Hati, saya ambil. Tak bagi, tak apa. Saya tunggu. Ya, rezeki tuan-tuan risau apa? Tidak. Fikir logik akal. No, pergi tengah laut. Mancing. Kan? Saya jemaah pernah ajak candak sotong. Tuan-tuan jangan ajak dah saya candak sotong. Wallahi saya takkan pergi lah. Saya tak pernah pergi candak sotong. Mereka ajak pergi Pulau Perhentian. Dia tahu saat malam ni kita pergi candak sotong. Makan Maggi sotong. Fresh. Kita pun belilah Maggi 2 bungkus 5 Maggi kari. Naik bot sejam. Tutup lampu semua. Kita bodoh. Bukan orang laut. Saya bukan orang laut. Saya pernah tahu. Itulah kita mahu tepi laut. Saya kata ni apa pasal yang tutup lampu semua? Dia kata tutup lampu tak lagi pilot tak nampak depan. Macam mana nampak ni pelik. Sampai sejam perjalanan tengah laut, dia buka pula lampu. Saya kata apalah punya gila. Yang tadi kita dengar macam atas jalan raya lah. Yang masahan jalan tadi tak buka lampu. Dah berhenti buka lampu. Dia kata kena buka lampu Ustaz. Bawa sotong naik. Oh, sotong naik pula. Dia tahu macam-macam lah. Saya tak pandai mancing ni kan. Dia tu dia bagilah satu natang bulat tu dengan tali tu adalah 3-4 mata. Saya tanya buat apa? Ni kita nak candak sotong tak? Saya nak yang tu. Saya nak apa? Rod ke apa tu? Yang baling tu. Dia kata mancing sotong tak pakai tu Ustaz. Alamak, stres Kita duduk nampak tu. Dia kata Ustaz buat alatas semua mereka sedia. Kita ni bodoh tuan-tuan. Tak apalah dia pun pergi. Dah bagi dia kata kena buat macam ni. Kena hayun macam ni. Macam ni pegang. Saya kata ni berapa lama nak hayun ni? Buk pun duk hayun juga. Ni pun duk hayun juga. Dia kata sampai dapat Tuan-tuan, 2 jam. 2 jam Allah bagi rezeki. Panjang ni satu, sederhana satu, kecil satu. Kami ada 12 orang atas bot tu. Hak bank kita ni nak jadi apa? Dia kata tak apa Ustaz, kami masak untuk Ustaz. Saya kata kalau tak makan, semua tak payah makan. Sampai hati nak makan bang. Hati saya 2 jam ni kalau hampir bayar duit bot tadi, hampir beli tepi apa, hentian ke tu pun, JT pun berlambak lah. Tapi itulah rezeki. Semua ni ada impian masing-masing. Nak jadi pilot, kalau tanya dulu jadi doktor. Kan? Dia tahu Ustaz, saya dulu nak jadi pilot, tak dapat jadi pilot lah ni, jadi jaga. Jaga pula ni tengok, pakai pun macam pilot lah. Tengok security, belah-belah segambut, belah-belah munkara tu. 4 paku, topi tu dia kata, hampa lebih dah pilot. Kalau kita iman, kita meletakkan sebulannya pada Allah, selesai. Hari ni kita nak kena belajar selalu. Kita nak dengar ceramah selalu ni, bila kena ujian, tak boleh tahan. Itu masalah. Nabi SAW gadaikan kehidupan Nabi untuk hidayah umat hari ni, nak bawa kita balik pada Allah. Bang, orang bangga siapa dia tu pergi ke bulan? Siapa? Neil Armstrong pergi ke bulan. Dia bawa balik main batu daripada bulan, kalau betul.
Kalau betul ikut tuan-tuan lah, percaya tak percaya, setiap orang ada falsafah masing-masing. Orang kata hebat, dia pergi ke bulan bawa balik batu. Batu pun entah dia ambil mana, orang tak tahu. Nabi SAW naik Isra' Mi'raj, bawa balik solat yang kita solat sampai hari ni. Siapa lagi hebat? Siapa lagi hebat? Nabi. Tapi orang tak cerita. Solat ni dia bukan beban. Solat adalah hadiah daripada Allah. Saya tak pastilah tuan-tuan kenal ke tak, Maulana Mansur. Maulana Mansur ni orang kuat Sri Petaling, Masjid Sri Petaling. Maulana Mansur. Itu saya khidmat dia, nak sembahyang Zuhur. Saya tanya Maulana, nak sembahyang dulu ke makan dulu? Dia kata, kita sembahyang dulu. Saya rasa gembira bila sembahyang. Jawapan itu buat saya tersentak. Dia boleh kata apa? Kita sembahyang dulu. Saya gembira kalau sembahyang. Kita sembahyang sebab apa? Lega dah sembahyang. Selesai dah. Kita sembahyang nak buat selesai lah. Selesai dah tahu. Pas sembahyang tu rasa puas. Betul tak? Puas dia tahu. Tapi bagi orang yang beriman, dia sembahyang bukan sebab puas, dia sembahyang bukan sebab tanggungjawab, dia sembahyang untuk mencari kegembiraan, mendapat hadiah daripada Allah. Hak ni kita nak kena belajar ni. Jawapan dia berbeza. Bang, siapa bang sembahyang? Mayang Ustaz, kalau duk office kena buat aja. Satu. Bang, siapa abang banyak kuliah? Tadi saya turun nak makan Ustaz, jumpa Ustaz kat lift, rasa sebab salah naik balik. Tapi tadi kita naik kot tangga kan. Tengok lift macam lambat naik kot tangga. Senang tak botoh dengan orang. Kadang-kadang saya naik lift ni saya segan juga sebenarnya tu tak. Kadang dia duduk dalam lift, dia duduk gelak. Kau gelak-gelak, keting pintu buka, nampak Ustaz. Saya rasa macam saya ni hantu. Apa masalah? Dia apa gelak lah kan. Dia jadi segan nak gelak pasal Ustaz. Ustaz pun gelak semacam kan. Tapi hari ni kita jadi penat tuan-tuan. Bagi orang beriman, dia rasa ujian tu satu benda yang seronok. Seronok sebab apa seronok? Sebab Allah telah berikan kasih sayang pada orang yang beriman ni pada ujian lah. Sebab tu bila kita jatuh, kita terduduk, kita rasa Allah. Tuan-tuan datang kuliah, semayang, nenek jabat, handphone tertinggal. Apa keluar di mulut? Allah. Handphone hilang, tertinggal pula. Ya Allah tolong, ya Allah. Turun-turun jumpa. Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah. Bila musibah pun kita akan sebut Allah. Sebab tu Allah bagi ujian, Allah nak recall kita. Nabi manusia paling Allah sayang, kekasih Allah. Tuan-tuan, kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat agar rindu kami terubat. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita dapat jumpa Nabi SAW? Saya pun sepanjang jadi ustaz dah umur 37 ni. Kali inilah Maulidur Rasul yang saya rasa subhanallah dapat sambut maulid. Saya pergi umrah bawa grup yang pertama, geng artis, selebriti, influencer ni buat. Saya bukan bangga pun dia orang ni artis ke influencer, tak. Tapi saya bangga sebab apa? Allah beri iman kat dia. Saya bangga hal tu. Tuan-tuan tengok baru ni Solos. Tuan-tuan kenal kan anak muda, anak-anak tuan-tuan duk main game kan? Solos waktu dia dianugerahkan. Dia anugerahkan legenda Maharaja Gamers Malaysia. Dia pakai kepiah. Dulu tak pakai kepiah. Dulu rambut terbelah dua. Lah dia pakai kepiah. Lepas tu bila orang temu ramah dia dekat lengan dia ada tasbih. Tasbih tu saya pergi beli dengan dia. Berapa harga? Boleh tahan KK lah. Tasbih tu harga ribu lah. Batu dia apa? Batu lu'lu wal marjan yang ada dalam surah Ar-Rahman ayat 22. Dia kata beli tasbih. Ustaz, saya nak beli tasbih Ustaz. Saya kata nak beli tasbih. Boleh? Pergi kedai tasbih dekat Mekah. Ni kokor ni, saya kata beli yang ni. Pasal batu ni disebut dalam Quran. Dan masa temu ramah dia pakai tasbih tu di tangan, dia pakai kepiah. Bagi anak muda, budak-budak gamer ni dia tengok, dia ni rare. Dia ni rare. Pasal apa? Dalam keadaan dia tak tahu nak cerita tuan-tuan. Kita nak beri contoh macam siapa? Contoh macam kita Muhammad Ali kan. Tuan-tuan macam Ronaldo. Tuan-tuan kenal Ronaldo? Tuan-tuan jangan buat lupa Allah cabut ingatan tuan-tuan lagi. Tak tahu Ustaz, saya kenal Imam Bukhari, Imam Muslim. Tuan-tuan lah wali-wali Allah. Baru ni siapa menang? Benzema menang. Orang nombor 2 siapa? Mine ke siapa? Yang pemain Bayern Munich. Nombor 2. Dia pergi anugerah malam tu pakai kurta. Tu syiar. Itulah syiar bila orang Islam duduk pada kedudukan yang baik. Tu syiar. Faham? Benzema orang Islam, orang pertama Islam yang dapat anugerah apa dalam bilion tu lah. Nantang tu lah. Hak nombor 2 orang Islam juga. Dia pergi ambil pakai kurta. Apa masalah? Islam ni hebat. Jadi budak-budak muda ni daripada influencer Instagram, follower dia orang ni juta orang.
Jadi bila dia duduk dekat depan, dia kata ustaz, dia kata saya ustaz, ni saya nak post boleh tak? Saya kata dekat depan makan Rasulullah. Saya tak solos. Depan ni influencer tau, depan ni kita kuliah live. Dapat 300 orang, lompat tak sangka. Depa ni waktu dia kahwin, view berjalan 1 juta lebih. Dia dapat Malaysian Book of Record. Waktu dia kahwin tu 1 juta lebih view berjalan. Saya kata solos dengan hal lain, sebarkan kebaikan supaya orang rasa nak main ke Mekah, orang rasa nak main ke Madinah. Pasal depa ni pengikut depa ramai. Depa pun pakai serban. Waktu satu pengikut dia pun share, kami pun nak serban, tolong beli, kami nak belajar pakai serban. Pasal apa? Depa ni ada idola. Bila Allah beri hidayah, bukan saya bangga pada depa ni artis, tak. Tapi saya seronok. Allah kata apa? Dalam Quran, laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukan kerja ustaz, bukan kerja kamu, bukan kerja mak ayah, bukan kerja cikgu, bukan kerja siapa-siapa. Hudahum, nak beri hidayah pada manusia. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah akan bagi hidayah pada siapa Allah nak bagi. Jadi kita seronok tak? Seronok. Orang hebat-hebat ni Allah bagi hidayah kat dia. Naik pentas ambil anugerah pakai kepiah, tu siap. Tak perlu nak kena rambut oren. Tengok macam saya abang, sorry bang, botak selesai. Bahaya. Dan dia tuan-tuan ni, saya cerita ni, amboi, semangat nak cerita hidayah Allah. Masa kusuk umrah, dia kata apa? Tuan-tuan, dia ni gamers nombor 1 Malaysia. Dia kata, ustaz, boleh tak saya pergi umrah, saya tak nak cukup. Saya kata, tak apa, tak mau cukup, tak apa, saya kata, gunting Kau tinggal lihat rambut kau semua tuan-tuan. Sampai kat sana tuan-tuan, saya pun apa lagi, duduk pakai ihram. Tuan-tuan, sa'i ni kita Safa dan Marwah. Kisah bermula Siti Hajar berhati mulia, taatkan Allah jua suaminya. Saya cerita Kaabah, cerita sa'i. Tuan-tuan, ke sa'i ni kita buat sebab apa? Sebab pengorbanan Hajar. Cerita waktu nak tahlul tu. Jadi tuan-tuan, kalau hari ni tuan-tuan dah selesai dah buat umrah, tuan-tuan dah pakai ihram, tuan-tuan dah tawaf 7 pusingan, tuan-tuan berdoa depan multazam, tuan-tuan dah sa'i 7 pusingan, tinggal tahlul. Tiba-tiba tuan-tuan nak potong rambut yang sedikit alangkah ruginya. Sedangkan rambut yang ada dekat tuan-tuan ni semua ni akan disaksi di hadapan Allah. Nabi telah korbankan nyawa Rasulullah, darah Nabi. Nabi dipulau, dibaling dengan batu, dengan tulang unta di Taif. Takkan kita tak boleh nak tahlul cukup kepala kita kerana Nabi SAW, kerana cinta kerana Nabi. Jadi macam mana? Nak cukup ke gunting? Ustaz, apa jadi pun jadilah cukup. Nabi dah berkorban untuk kita. Cukup ke? Cukup semua. Cukup ke semua? Ada seorang yang tak cukup. Pasal apa? Dia kata, ustaz, saya memang nak cukup. Tapi balik umrah ni lepas 3 hari saya ada syuting filem. Kalau saya botak nanti terkejut dalam filem tu, tengah-tengah rambut tiba-tiba botak. Saya tak boleh, dia kata memang produksi pun tak. Saya kata tak apa, kalau tak boleh tu tak apa. Tapi nak cerita, yang 3-4 orang yang tak mau cukup ni, akhirnya cukup. Bila cukup ni dalam hidup dia kata, lah cukup bila masa baby tu. So ni syariat. Bila dah sampai tahap cinta pada Nabi, faham pengorbanan Nabi, faham maksud hidup ni bukan untuk manusia, maksud hidup ni untuk Allah, kita boleh korban apa saja. Sahabat-sahabat, dia tak dapat pangkat depan, ustaz, cikgu, profesor madya, datuk, tan sri, tak dapat. Tapi sahabat-sahabat dapat pangkat di akhir, radhiyallahu anhu. Allah redha kepada mereka. Sampai hari ni, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa? Pengorbanan yang mereka bagi pada Allah. Kita apa korban yang kita bagi ke Allah? Redha pada Allah. Ujian Allah datang, tu hakikat iman. Buat macam mana? Dulu kita menjaga ada 3 bisnes, bila main Covid runtuh, habis. Yang syarikat yang kaya dulu bankrupt, betul tak? Kapal terbang yang dulu banyak lari tak boleh jalan. Weh, macam-macam. Ni tuan-tuan tahu lah ni umrah pula bulan 10, 11, 12 tengah duk kalut ni, tengah duk kalut. 10, 11, 12, 1 ni 4 bulan ni tengah duk kalut. Hang tak usah kira lah hang travel mana champion ke apa. Tiket semua tengah pening sekarang. Tuan-tuan boleh tanya mana-mana edisi travel. Pening. Pasal apa? Flight tak banyak nak masuk. Orang ramai nak pergi. Yang Saudi pula nak pergi ambil. Yang Piala Dunia lah segala macam. Oh macam-macam. Macam-macam. Hari tu tak habis lagi dengan Furada punya cerita. Ingat tak hari tu? Macam-macam. Kita pula kena yakin bahawa Allah SWT adalah sebaik-baik pencaturan untuk kita. Kadang tuan-tuan nak balik kampung, dah siap nak balik kampung pukul 8. Kan biasalah kalau balik kampung belah isteri cepat. Kan rumah kita nak balik hari Jumaat, hari Rabu siap beg. Muslimat ada ke? Saya cakap apa takut?
Kan? Ni live pula kan, bini saya pun tengok, tak apa kan. Oh, isteri kita kalau nak balik rumah mak dia hari Jumaat, hari Rabu beg siap dah. Bang, beg dah siap dah. Malam tu tak boleh tidur. Bang, besok jadi tu. Jadi. Esok pagi gerak awal tentang hari Sabtu tu pukul 8 gerak dah. Kalau nak balik rumah mak kita, beg dah siap dah. Itulah cari beg tak jumpa lah mana beg. Hari Jumaat tanya yang besok tiba balik tau rumah mak abang, okey tak? Okey, yang tengah basuh baju je. Esok pagi dah boleh gerak, baju baru nak lipat bang. Gerak tengah hari sikit lah bang, tengah hari sikit. Saya pun nak siap-siap. Tengah hari dah siap dah? Boleh bang, tapi itulah, lauk sayang pula tak masak tengah hari, lain-lain tak balik. Dia punya politik dah, dahsyat ni. Bak isteri ni tak usah sembang lah tuan-tuan. Ni, dalam live kan. Pakai motivasi ke, ustaz ke, kita semua kalau Allah uji, Allah uji. Cuaca rumah tangga bergantung pada cuaca faham? Dia tengah sono-sono nak balik hari Sabtu, tuan-tuan dapat mesej Sabtu pagi surau buat gotong royong. Tuan-tuan balik malam tu, yang abang esok jadi kan balik kampung kan? Sebenarnya nak abang. Itulah besok ikut jadi ni, tapi tadi dapat mesej tadi besok ada mesyuarat surau dengan gotong royong. Macam mana abang? Laki lagi slow. Surau ada buat gotong royong kan mesyuarat. Macam mana? Tu dah. Isteri tadi berubah. Daripada tadi sini nak balik tu, berubah cuaca dia. Jadi kilat tu. Faham? Sekarang ni tak apalah bang. Abang pilih antara surau atau saya? Sebenarnya tak ada sebenar abang pilih. Jam. Kan? Ada orang yang Allah uji macam tu, ada orang yang tak apa. Yang kita ni tak apalah bang, boleh je. Surau pun boleh balik rumah. Allah mudahkan dia. Ada orang yang isteri dia tak cakap apa langsung, bisu, tak cakap, tenang. Kan? Di semua ada ujian anak-anak, ujian dengan jiran. Tapi kena ingat, matlamat ke semua ni datang daripada apa? Daripada Allah SWT. Tak ada selain itu, tak ada. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat sebagai tempat dan kekal. Saya tentu kita akan mati. Dunia ni tempat meninggal, akhirat tempat tinggal. Tadi saya pun tengok dalam Instagram. Masa saya nak ceramah tadi, dekat sekolah tu, sambil tu duduk tengok asal. Ada budak-budak rider kita, geng-geng food panda, Grab Food ni. Saya kenal lah mereka ni, kawan-kawan kita pun kenal mereka ni semua kan. Pernah kelak 3 hari, 40 hari dengan mereka ni. Saya rasa budak tu tak sampai umur 30 hari. Dia ambil gambar semua, lepas tu gambar tu hitam. Saya pun tengok, siapa ni? Tuan-tuan, inna lillahi wa inna ilaihi. Meninggal budak ni, saya kata. Meninggal budak ni, saya kata. Padahal muda lagi, saya rasa umur dia tak sampai 30. Saya tengok, saya terkejut. Tuan-tuan agak mati terkejut tak? Terkejut. Tuan-tuan ni confident mati 70 tu yang relax lah. Ya. Ni saya main ceramah ni, tuan-tuan nampak, steady ustaz ni kan. Saya lagi 3 tahun tuan-tuan, lah 37, 38, 39, 40. 3 tahun lagi saya masuk umur 40. Lah ni anak 6. Suruh fikir ni, macam mana sebelum 40 saya nak anak 10. Saya mana anak ramai tuan-tuan. Isteri saya umur 31. Tuan-tuan tolong amin sudahlah, tak risau bini saya tak mengandung apa, tuan-tuan risau. Tuan-tuan pula 10. Dah bini saya setuju apa masalah tuan-tuan. Kan? Saya risau. Hari ni Allah bagi saya jadi ustaz. Bukan sebab ilmu saya pun, saya main nak ziarah sahabat saya, ziarah tuan-tuan. Kan? Kita semua belajar lagi. Tapi takut saya umur 40 Allah uji saya. Tu boleh tuan-tuan tengok masuk TV ceramah tazkirah Ramadan apa kan. Umur 40 masuk TV, kilauan emas. Faham? Tulis pula situ bekas penceramah bebas. Tuan-tuan tepuk dahi. Ini bukan ustaz kita dulu kan. Jangan lupa undi saya malam ni. Lagu yang saya akan nyanyikan, Cik Ainun, Janda Muda. Jam. Tuan-tuan tak boleh fikir, macam mana ustaz ni dulu ustaz kita. Allah uji ya? Allah uji. Sebab tu jangan kata ke orang. Jangan hina orang. Takut dia lebih baik daripada kita. Sampai masa Allah nak ubah dia, boleh ubah tak? Allah boleh ubah. Tuan-tuan, itu arwah Bok Lokman meninggal. Tuan-tuan ingat tak? Satu Malaysia. Sedangkan dia dulu dengan pelawak dia, dengan masuk TV dia, dengan rancangan dulu-dulu ni kan. Tapi penghujung dia Allah bagi dia, semua orang sayang dia. Semua orang sayang dia. Sebab apa? Pengorbanan dia untuk agama. Akhirnya dia ubah. Maksud hidup, mengajar manusia kepada Allah. Bukan kita nak kata dia ni bagus, dia ni tak bagus. Tak. Hidup nak bawa manusia kenal Tuhan. Kita ni Allah pilih main semayang. Kalau Allah tak pilih, apa jadi kita? Apa agama kita ni? Tengok asal kita baik. Bukan kita baik. Allah bagi kita baik supaya kita tengok orang lain. Ya Allah,
Abang aku baik ya Allah, kak ipar aku dia tak solat, lembutkan hati dia ya Allah. Tugas kita doakan pada orang yang kita benci. Tu agama. Nabi sedih. Bukan doa ya Allah abangku, ya Allah ampunkan dosa abangku ya Allah, dosa kak ipar aku tak payah Allah, dia ni memang teruk ya Allah. Dia habaq pula kat malaikat, kak ipar dia teruk. Esok Allah bagi dia jadi baik. Mana kita tahu? Jangan pernah menghina manusia. Mungkin hari ni dia jahat, mungkin hari ni dia tak solat, tapi besok bila Allah bagi hidayah, laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi ma yasha. Allah boleh bagi pada siapa Allah nak bagi. Dulu dia penyanyi, Allah nak bagi dia hidayah, dia jadi orang yang hebat. Dulu dia pelawak, Allah bagi dia hidayah, dia jadi orang yang soleh. Dulu dia ni kaki zina, tapi Allah pilih dia untuk agama. Dia keluar pada jalan Allah, dia berubah jadi baik, dia kenal maksud hidup, mengenal Allah, dia tinggal dunia gelap dia, akhirnya jadi orang soleh, mati dia saat Allah redha pada dia. Yang kita risau kita, rasa kita soleh, kita beriman pada Allah, akhirnya Allah uji kita dengan ujub, riak, akhirnya rosak amal kita. Tuan-tuan, ujub, riak ni senang, riak di luar, ujub dalam. Contoh, dulu ni dia main surau dengan kita ni, gelak lah Ustaz Abang Man tu dulu gelak Ustaz, gigi terkeluar kami kutip, pakai gigi palsu, terkeluar gigi tu. Tapi lah Ustaz semenjak jadi datuk ni, gelak 2 kali je. 2 kali. Pasal datuk, naik pula Datuk Seri sekali je. Gelak dia dah berubah. Kau lain gelak sekarang. Aku ni datuk kan, lap tisu ni datuk. Contoh, dulu masa tak datuk dulu ni, lap pakai muka kan, satu tisu lap ni. Lah tak mahu jumpa mana? Starbucks. Jumpa lah kedai warung laksa ke? Pakai mana masa dia aku? Oh, bang, kenderaan yang tak akhir kita naik van jenazah je bang. Rumah kita paling besar-besar banglo, ada swimming pool 4 tingkat, ada lift. Lain duduk yang lahat je bang. Perfume kita paling mahal, tak ada lah Polo, tak ada dah. Yang paling mahal kapur baru je bang. Pakaian kita nak bangga LV lah, dia orang nak pakai LV lah, nak pakai pakaian mahal, nak tunjuk kat orang kata pakai mahal. Lain kau pakai kafan je bang. Satu baju LV pun kau tak boleh bawa, satu beg LV pun kau tak boleh bawa. Faham? Kau ada istimewa 10, Alphard ada 10, satu Alphard kau pun kau tak boleh naik. Lain kau naik van jenazah, surau masjid juga. Apa kita nak bangga dengan hidup ni bang? Tak ada apa hidup ni. Yang kita kena risau kalau Allah tak kenal kita, Nabi tak kenal kita, itu maksud hidup. Kalau orang jauh dengan agama, bawa dia pada agama, ajak dia balik pada Allah. Bang, semayang bang, insya-Allah. Dia tak terima, mungkin kita mati esok dia terima. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan fikir Sayyidina Umar, tuan-tuan kenal Sayyidina Umar? Tuan-tuan kenal? Tak apa, tuan-tuan jangan takut, rancangan ni ustaz tanya, ustaz jawab. Tuan-tuan nak macam risau, dia tak ustaz dia tajir, dia tanya lah. Kan? Tuan-tuan ni saya suka tuan-tuan ni, kalau tanya soalan, buat zikir tu. Abang macam mana bang? Subhanallah, 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 subhanallah. Zikir terus, tak mau jawab. Abang macam mana bang? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Warak tu. Kan? Tuan-tuan, Allah jadi hidup kita ni untuk apa? Kalau logik akal kita fikir, tuan-tuan kenal Sayyidina Umar? Seorang manusia nak bunuh Nabi tau. Nak bunuh Nabi. Bukan dia katakan Nabi, bukan dia hina Nabi, bukan dia fitnah Nabi. Dia nak bunuh Nabi. Tapi kekuasaan Allah memberi hidayah pada Umar Al-Khattab. Akhirnya Umar dapat Islam. Umar jadi sahabat Nabi. Umar jadi bapa mertua Nabi. Anak Sayyidina Umar nama apa? Hafsah. Isteri yang keempat, isteri pertama Khadijah, isteri kedua Saudah, isteri ketiga Aisyah, isteri keempat Hafsah. Anak kepada Sayyidina Umar yang kematian suaminya nama Khunais. Meninggal suaminya nama Khunais. Umar pergi jumpa Abu Bakar, ya Abu Bakar, kahwinlah dengan anak aku. Abu Bakar kata tak akan ada orang kahwin dengan anak kamu. Pergi jumpa Sayyidina Osman. Osman, kamu kahwinlah dengan aku. Osman kata tak. Osman ni siapa? Satu-satunya sahabat yang kahwin dengan 2 anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bayang tak? Sayyidina Osman ni sahabat Nabi dapat kahwin 2 anak Nabi. Allah. Sayyidina Osman ni. Kita mana? Bu nama Osman. Anak nama apa? Osman. Tak ada. Saya anak saya nama Ahmad, tuan-tuan, senang. Anak saya nama Ahmad, nombor 2 Ahmad, nombor 3 Aisyah, nombor 4 Aminah. Anak saya nombor 5 Ahmad, nombor 6 Ahmad. Senang, bu nama pendek-pendek. Orang nak buah anak nama Osman. Bang, anak nama apa? Osman. Ni Omar. Ni Ali. Tok Wan pun tak pening. Faham? Ni buah nama pelik-pelik. Cucu nama apa ni? Tak tahulah nama apa tau. Tadi saya pergi sekolah tadi, saya ceramah di sekolah tu. Di sekolah Wangsa Maju tadi, sekolah kebangsaan Wangsa Maju tadi. Saya panggil budak-budak ni nak tanya soalan. Nama dia saya tak boleh sebut. Nama apa? Kharib. Saya kata susah. Sampai saya pusing kat rusak lah cerita apa.
Hai cikgu, 10 budak saya panggil 10 nama pelik ni. Macam mana cikgu-cikgu nak sebut? Hari ni nama budak pelik-pelik betul. Oh, nak pun nama. Kononnya Putri Aini Maisarah Kristina JKR. Cik. Binti Paiman. Jawa pun. Paiman bin Wagiran. Tu dia lagi Jawa. Kan? Bu nama biasa-biasa tak boleh ke? Nama Osman, nama Omar, nama Ali, nama Ahmad, nama Muhammad. Selesai. Kita ni nama apa? Ni nama Muhammad, ni nama apa? Ni nama Musa. Tuan-tuan kalau tengok kat Instagram saya kan, kat Instagram saya grup pertama tu grup tu lah. Grup yang kedua ada satu family, ni saya kongsi tak. Grup family ni, dia ni hamba Allah ni subhanallah. Dia sponsor adik-beradik dia tuan-tuan. Adik-beradik dia pergi umrah semua VIP. 20,000 kat atas. Dia sponsor. Anak dia nama apa? Musa. Anak ni nama apa? Muhammad. Anak ni nama apa? Maryam. Orang yang hebat, jutawan yang subhanallah. Tapi anak-anak dia biasa-biasa je. Dia tak nama-nama Nabi, nama-nama Rasul. Selesai. Kita tak mau. Anak nama apa? Is Adam. Who? Is tu maksud apa? Tak tahu. Diam tak tahu. Lepas tu tanya Ustaz. Ustaz nak ejar macam mana? Haji lah ejar Jawi. Nama tuan-tuan cuba ejar Jawi. Tu P. Ramli kata tu betul. Nge, unta. Betul P. Ramli kata. Alif, ya, mim, buaya. Memang betul hari ni. Buah nama anak sedap-sedap, Suhaidah tak erti. Aku geram Ustaz ni. Geram sudah. Buah nama-nama sahabat. Ni anak nama apa? Osman. Ni Ali. Ni Omar. Selesai masalah. Sayyidina Osman tuan-tuan. Menantu Nabi. Kahwin dengan dua anak Nabi SAW. Nabi SAW kahwin dengan Hafsah. Isteri yang keempat nama apa? Hafsah. Yang kematian suami nama Khunai. Akhirnya Rasulullah dengan Sayyidina Omar. Omar Al-Khattab bukan sekadar sahabat Nabi, bahkan Omar Al-Khattab bapa mertua Nabi SAW. Siapa Omar ni? Manusia yang nak bunuh Rasulullah, nak bunuh Nabi SAW. Tapi bila Allah bagi hidayah, Allah bagi iman, bukan setakat dia jadi sahabat, dia jadi mertua Nabi SAW. Bukan setakat jadi mertua Nabi, sampai kiamat. Kalau orang pergi Masjid Nabawi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Omar bin Khattab, Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar. Sampai hari ni orang bagi salam kat Sayyidina Omar. Sedangkan siapa Sayyidina Omar? Manusia yang nak bunuh Nabi. Dah tu kita duk hina orang tu, kita elok sangat. Orang tak semayang, orang tutup aurat, buka aurat. Doa lah tuan-tuan. Dakwah ni mengajak orang pada manusia. Tuan-tuan ni sebab tu kalau tengok dekat Instagram saya, jarang lah tuan-tuan, jarang. Lagi seronok pi jumpa budak-budak bawah jabatan, budak-budak motor. Depa ni tak ada orang nak. Tuan-tuan ni tengok semua muka, ya Allah, ahli syurga. Katalah amin. Macam tak setuju tak tahu Ustaz, rasa kena kendam dulu ni. Tak ada doa yang baik-baik. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Tuan-tuan ni duk mas. Tuan-tuan ingat tuan-tuan mas semayang dekat kuliah ni, tuan-tuan dapat pahala tak? Tuan-tuan dapat pahala, isteri dapat pahala, mak ayah dapat pahala, semua dapat pahala sebab kebaikan tuan-tuan. Duduk kan. Ya Allah, jadikanlah semua amalan aku hari ni pahala untuk mak. Cakap seorang-seorang. Ya Allah, jadilah pahala apa aku buat untuk mak ayahku, untuk diri aku, keluarga aku. Ya Allah, tolong. Tuhan dengar, bang. Telefon kita ni, saya telefon dengan Murtada. Kita telefon ni menghubungkan manusia dengan manusia. Betul tak? Tuan-tuan pergi kursus. Tuan-tuan, saya pergi umrah 24 hari. Sampai rumah hari ke-25. Tidur satu malam. Satu malam tidur rumah, besok pergi keluar pula. Pergi Kembara Aman, naik bas dengan geng-geng Surau Silaturahmi Segambut. Geng-geng Surau Silaturahmi Segambut, dia orang ni memang dahsyat. Dia orang ni kalau buat misi bantuan memang dahsyat tau. Pergi Aceh lah, pergi Lok Sumawi lah. Masalah dia semua geng pencin. Paling muda saya. Hak paling muda di kalangan mereka pun dalam 50 lebih. Tak ada, bawah ni tak ada. Semua geng pencin. Balik duduk rumah tuan-tuan. Duduk rumah satu malam, besok pergi dengan mereka 5 hari, 3 hari Kelantan, 2 hari Terengganu. Semalam sampai. Semalam tidur di rumah, malam ni tidur di rumah. Besok malam saya pergi ke Tasik Kenyai pula. Kita bawa 35 orang staff kita pergi Tasik Kenyai, nak houseboat. Nak houseboat 4 hari duduk dalam sana, pergi Taman Negara lah apa semua. Antara soalan dia apa dia? Internet ada tak? Soalan kita tanya dekat houseboat tu. Tuan-tuan, houseboat tu canggih lah. Dalam dia aircon, bilik ada 10 bilik. Bilik VIP ada 2, bilik dorm ada 1 besar tuan-tuan. Bilik tempat semayang semua ada. Semayang semua tuan-tuan. Boat pun ada, kayak pun ada. Dalam houseboat tu pula ada kolam lagi. Dalam sebesar-besar tasik tu tak cukup. Dalam boat tu buat kolam lagi.
Amboi, saya kata. Nah, tu semua tak penting. Staff kata, Ustaz, tu semua tak penting. Internet macam mana, Ustaz? Saya cakap sendiri petang malam, saya telefon houseboat tu balik, sembang-sembang dengan dia apa semua. Kan? Tanyalah satu dua benda ni semua. Bang, nak tanya, line telefon ada tak? Dia kata, ada Ustaz. Daripada JT tu kita berjalan dalam 4-5 jam tu mungkin ada. Lepas tu tak ada lah. Tak ada apa dah. Kalau isteri meninggal ke apa ke Ustaz, polis akan main beritahu nanti. Oi, saya kata seram juga. Beberapa hari tak ada, sampai Ustaz keluar besok. Hari nak balik besok, dah nak dekat JT 4-5 jam, baru ada balik internet. Masa tu dia masuk macam bursa saham tu. Bulan 6 ke bulan 7 tu kami pindah di Tasik Banding, Greek. Tasik Banding, Royal Bloom. Sama juga, naik houseboat pergi ke tengah. 3 hari tak ada internet. Oh, bahagia. Siapa tak pegang phone? Dia main cari kawan pula nak sembang. Sembang, tak ada tidur lagi. Kalau ada phone sembang, dia tak sembang, saya ada phone. Manusia cukup risau. Kata ulama, celakalah mereka yang bila terputus hubungan dengan Allah, tapi mereka tak rasa apa-apa. Tak ada internet kita risau. Tak boleh nak WhatsApp kita risau. Tak boleh nak update status kita risau. Terputus hubungan dengan Allah, kita tak rasa apa. Terputus hubungan dengan Allah, kita tak rasa apa. Ni tuan-tuan main mengaji ni kan, tuan-tuan main dengar ceramah macam-macam ustaz lah. Ustaz ni, ustaz tu, tuan-tuan main mengaji je. Faham tak faham, nombor 2. Tak tahulah ustaz, saya dalam banyak-banyak ustaz cerita tadi, hak saya ingat lekat tak hilang ni kira nikah 2 tadi tu. Oh, dalam banyak-banyak sirah Nabi, hak tu yang dia ingat. Kan, tak apalah. Faham? Kan? Tahun ni. Seorang jemaah kita kan, sajalah kita tanya dia. Dia pergi kursus dengan tabung haji 17 kali. Ji, tanya haji Nas, semoga selamat sampai, Allah bagilah. Allah terima semua amal haji. Ni haji dah pi ni. Nak naik haji apa? Tanya dia. Nak naik haji apa? Ustaz, daripada kursus yang pertama sampai 17, saya niat, semoga Allah bagi saya dah niat saya nak buat haji mabrur. Dia punya confident tu tak boleh bincang tau. Saya kata haji mabrur tu insya-Allah semua dapat. Haji nak niat haji apa? Ustaz, tak ada haji. Dia pula cakap saya dengan penuh perasaan. Orang tua-tua ni cakap macam lawyer. Ustaz, tak ada haji yang kita nak melakukan haji mabrur. Tu haji niat macam mana? Nak mengerjakan haji mabrur lah. Hai, haji tu yang haji ifrad, haji tamattu'. Oh, betul juga tu. Yang tu yang macam mana pula kan? Dia buat pening dah. Kan? Tadi haji kita 17 siri. Itulah 17 satu episod ke berapa. Tak ingat lah. Tak apa, tak risaulah. Nanti tabung haji beritahu. Kita saja nak usik dia. Rupanya dia duk confident. Haji yang dia nak buat ni haji mabrur. Bukan tamattu', bukan ifrad. Mabrur tu saya kata host. Jadi dia punya niat kan. Dia punya confident tu tak boleh bincang. Sama macam orang pergi Madinah kan. Dia pergi Madinah, dekat luar tu kan ada yang baik banyak. Kan? Hari nak bertolak ke Mekah dia kata ustaz. Ni cerita hadis sahih ni, jemaah-jemaah saya. Terus alhamdulillah Ustaz. 4 hari duduk di Madinah, puas minum Zam-Zam. Saya kata puas. Sebab saya tahu ayat Zam-Zam kat Madinah susah betul. Dia mana ada paip dia nak kena isi botol tu pula semua. Haji duk ambil tahu selalu saya keluar kita duk minum syawan-syawan tu biasa duk minum syawan sama-sama kan minum. Saya tu kalau Ustaz perasan lepas jemaah balik hotel, saya tak balik. Saya muka belaga. Saya tak balik. Haji pergi mana? Tu, saya minum situ. Saya bolam botol, saya minum kat hotel puas Ustaz. Ji, tu ayat apa Ji? Dia tulis situ water drinking. Dia tulis drinking water ke water drink macam tu. Saya pula dah terlepas cakap. Tapi saya cakap aku tak cakap nanti dia lagi tak tahu. Habis tu Ustaz yang selama ni saya minum ayat apa? Ayat apa ya? Hak doa saya baca tu. Tang doa tu saya tak boleh komen. Tu kerja Allah. Tapi tang ayat tu bukan ayat Zam-Zam. Muka dia nak main lain lah. Tu macam Ustaz ni. Kemung-kemung lah Ustaz pun kan. Saya tak apalah je kan. Allah terima lah mudah-mudahan insyaAllah. Kan? Pahala sama dengan Zam-Zam. Kita jangan malaikat lagi. Kan? Kita nak jawab tak hati lah. Sebab apa? Sebab waktu tu kita rasa ya Allah, tak ada tempat yang lebih bahagia, tak ada tempat yang lebih mulia. Tuan-tuan naik kapal terbang pergi ke London, pergi ke Jepun 8 jam, 10 jam, 13 jam pergi ke Europe. Sampai-sampai tak sama dengan tuan-tuan naik flight 8 jam turun-turun bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Takkan dapat. Semayang macam 1000 kali semayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengar tu pun rasa Allahu Akbar. Tu pun dah rasa sedap lah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia kosong. Sebab semangat. Sebab tu pergi Masjid Nabawi ke Masjid Haram, 5 waktu di Masjid Haram. Macam mana bawa ni pergi umrah? Ustaz, saya 5 waktu di Masjid Haram, Ustaz. Balik Malaysia, haram, satu masjid pun tak pergi. Pasal apa Haji tak pilih tu? Tak tahu lah Ustaz, tak semangat kan. Pergi surah, wa'alaikumsalam, wa'alaikumsalam. Komat tu pun. Tak betul. Tuan-tuan setuju tak setuju dengan saya? Saya duduk pergi ceramah tuan-tuan, 30 malam. Bukan 30 malam tu sedap. Faham? Tu tak kira hati ni Tok Bilal je ni. Wala hawla wala hawla. Dia benar wala hawla wala 3 ke 14 kali. Wala hawla wala. Wala hawla wala quwwata. Kita duduk belakang tengok ini, ya Allah dia tak bagi orang lain. Allahu akbar, Allahu akbar. Wala hawla wala quwwata. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, nak habis qamat tu 4 rakaat sembahyang habis. Kan? Faham tak? Bukan kita kata dia tak bagus jadi Bilal, tak, bagi orang lain. Kita kenang jasa dia, biar jasa jadi kenangan. Tapi orang nak sembahyang, ni orang nak yang Tok Imam pun saf, penakan saf. Pastikan tu minit. Tuan-tuan, kalau di Mesir, waktu saya belajar di Mesir dulu, yang main sembahyang semua pakai jubah. Pakcik kan, orang pencet pakai jubah semua. Hak nak jadi imam, pakai slot tracksuit, baju Arsenal. Kadang-kadang hak nak pakai slot tracksuit, baju Liverpool. Pakai jersey ya. Kalau orang Malaysia tak terima dah, mampus tak terima ni, dia ni pakai jersey ni siapa? Tapi budak yang naik tu 30 juzuk, Quran dalam dada semua penuh cukup. Pak Long ni hormat bagi dia naik, pasal dia pun muda bagi dia naik. Tu kita pergi Mekah seronok. Faham? Tengok naik Allahu Akbar. Oh ini sudah sedap. Dan pula banyak kali Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Kita dengar Allah seronok. Banyak pakai umrah 8,000 ke 7,000 ke 9,000 tu bukan persoalan. Persoalan dia apa? Sebenarnya sebelum ada London, sebelum ada Turki, sebelum ada bandaraya hebat-hebat ni, bermula negara yang hebat di mana? Mekah dan Madinah. Bermula di Mekah Madinah tu Islam sampai hari ni kat kita. Sampai hari ni tuan-tuan mulia, orang jadi jauh dengan agama. Sebab apa? Orang tak rasa kemanisan yang Allah bagi. Bang, kalau Allah nak kira dengan kita, berapa kita nak bayar bang? Tuan-tuan, tapak kaki pernah tukar? Tapak kaki pernah tukar? Jalan atas tar, jalan atas hekon, jalan segala tempat jalan. Hebat Allah Ta'ala. Kita tayar motor, tayar kereta, stres nak tukar. Habis tukar, tak pakai, markah pula. 2 tahun PKP tak jalan, ingat okey, tayar markah. Tak pakai pun markah, pakai habis. Penat ni. Kaki kita subhanallah, sampai cucu pun tak rasa apa. Cucu lah saya, Tok Wan tak geli ke? Dah, pasal kaki Tok Wan dengan bata sama kan? Betul bang? Umur berapa? 80 tahun. Macam mana Allah boleh buat tapak kaki kita ni subhanallah? Tak macam tayar kereta yang manusia cipta. Tak ada apa. Kalau kita rasa hidup ni susah bang, apa yang susah? Nabi SAW lahir-lahir ayah tak ada, tak kenal ayah. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Lahir-lahir tak pernah panggil papa, tak pernah panggil ayah, tak pernah panggil abi, tak pernah panggil daddy. Lahir-lahir tak ada ayah. Macam mana? Sedangkan Nabi ni kekasih Allah. Lahir-lahir ada mak, ibunya Aminah. Aminah pula tak menyusu, pasal susu tak ada. Bagi ke Halimatul Sa'diyah. Halimatul Sa'diyah bela selama 5 tahun 4 bulan mengasuh Nabi SAW. 5 tahun 4 bulan mengasuh di bawah perkampungan Bani Asad. Suaminya nama Haris, suami kepada Halimatul Sa'diyah nama Haris. Jaga Nabi sampai umur 5 tahun 4 bulan. Bagi balik dekat ibu dia Aminah. Aminah bawa balik ke kampung di Madinah. On the way daripada Madinah nak bawa balik ke Mekah, ibunya meninggal di Abu'. Baru 3-4 bulan nak rasa kasih sayang seorang ibu, meninggal. Duduk Nabi dekat kubur ibu dia, pegang kedua-dua lutut. Menangis anak yang umurnya 6 tahun, kematian. Dah lah tak dapat kasih sayang ayah. Tak dapat kasih sayang ibu. Akhirnya duduk dengan Tok Wan. Umur 6 tahun sampai 8 tahun duduk dengan Tok Wan. Tok Wan sayang, Abdul Muttalib sayang Nabi, subhanallah. Sayang tak sangka dah cucu. Sayang Nabi, elok nak duduk dengan Nabi, seorang dengan Nabi. Tok Wan pula meninggal.
seorang manusia yang menjadi kekasih Allah, manusia yang paling handsome, manusia yang paling segak, manusia yang paling mulia, manusia yang sayang kita sepenuh hati dia, tak seperti kita sayang dia, manusia yang cintakan kita melebihi segalanya, tapi kita tak balas cinta Nabi SAW. Berat mulut kita nak selawatkan Nabi, berat lidah kita nak kenal Nabi, berat kita nak baca sirah tentang kehidupan Nabi, jauh kita dengan Nabi, sedangkan Nabi tak pernah lupa untuk kita. Akhirnya duduk dengan Tok Wan 2 tahun, Tok Wan meninggal, pakcik pula ambil, Abi Talib ambil pakcik ambil, jaga Nabi, asuh Nabi. Allah uji Nabi lagi sekali. Pakcik yang sayang Nabi, Nabi sayang dia. Pakcik yang jaga perjuangan Nabi, yang selalu bela Nabi, yang selalu defend Nabi, yang jadi dinding untuk Nabi. Tapi Allah tak kurniakan dia Islam macam mana Islam yang kita dapat hari ini dengan mudah. Sedih Nabi, pakcik yang dia sayang, yang tolong dia, jaga dia, Allah tak rezekikan dapat Islam yang kita dapat hari ini. Jadi tuan-tuan, akhirnya saya dibagi masa 155 atau 155 tepat saya berhenti. Akhirnya tuan-tuan, saya ulang untuk diri saya, kita dah sampai hujung dunia dah. Tak perlu tunggu kiamat, boleh jadi petang ni besok kita akan mati. Kalau kita mati, apa kita nak bawa pada Allah? Tuan-tuan jangan mimpi tuan-tuan kerja kat JKA ni, tuan-tuan akan sampai pencen. Siap-siap umur 35 mati, umur 32 mati, 30 mati. Ni saya amat ceramah, tuan-tuan jangan amin. Kalau amin saya cari tuan-tuan. Kalau saya mati hari ni, saya jadi hantu, saya cari tuan-tuan. Masuk dalam WhatsApp ni untuk makluman semua, innalillahi wa semua, ustaz gamak semua jadi hitam. Dah lah hitam lah, kita hitam lagi. Kan? Dia kena, kalau orang meninggal ni kena apa panggil apa, gamak hitam tu lah. Murtadah masuk dalam grup untuk ni contoh sekali. Haji jangan amin Haji. Haji saya kenal ni, Haji ni lama dengan saya ni, kat 12 tahun ni Haji ni Haji ya, baju kotak ni. Depa dua ni lama ni. Dua ni kalau amin malaikat terima ni. Dari ustaz yang main tadi tu ceramah berhenti lewat sikit tu meninggal. Tuan-tuan biar betul tadi tengok ceramah. Tuan-tuan terkejut. Saya hak mati lagi-lagi terkejut. Sebab tu dalam surah Yasin kata apa? Farji'na na'mal soleh. Wahai Allah, balikkan kami ke dunia, kami nak buat amal soleh. Kami kali ni kami tak main-main dah. Kami nak semayang, kami nak sedekah, kami nak buat baik, kami tak mau kata ke orang, kami tak mau hina orang. Bang, ni nak cakap ni pun payah tak? Tapi saya cakap. Kadang dalam TV kes dengan siapa-siapa punya kes lah kan. Baik, saya cakap je lah, tak PM ke siapa ke. Jangan pernah kita menghina sesiapa bang. Dia diuji dengan ujian dia. Kita pun akan diuji. Kalau kita tak setuju dengan dia, tak menghalalkan kita untuk menghina dia. Ni saya tak nak kena mengenal mana hidup mana mati ni. Tuan-tuan tengok saya satu macam ni pasal apa? Siapa-siapa pun bila tengok dalam TV, kita doa Allah beri kebaikan untuk dia. Kita pun ada salah, kita aib kita, ya Allah tak buka. Kalau Allah buka, hak kita curi mempelam dulu. Hak dulu kecil-kecil curi mempelam, pergi kedai Cina ambil aiskrim tak bayar. Ingat tak dulu? Jangan buat lupa. Semua pernah lalui benda tu. Jangan cakap kat orang macam kita ni tak ada dosa. Jaga lisan kita, jaga tangan kita. Doa pada orang semua nak baik. Dan kalau kita jadi baik, terima kasih sebab Allah pilih kita. Kalau Allah tak pilih kita, boleh jadi kita minum arak, kita berzina, kita buat benda yang Allah murka. Tapi Allah rezekikan kita. Bila Allah rezekikan kita tuan-tuan, tolong. Sentiasa doakan orang baik. Doakan orang lain juga dapat kebaikan. Jangan pernah menghina sesiapa. Dekat Facebook, Instagram, WhatsApp, boleh tulis. Tak boleh tulis, diam. Tak boleh cakap perkara baik, jangan cakap perkara yang Jangan. Tengok bentangan bajet, habislah Malaysia lagi 2 tahun bankrupt. Hang bukan ahli parlimen pun. Hang bukan orang keuangan, hang bukan tahu apa pun buku bank pun hang tak tahu. Biarlah orang politik dengan dunia, depa politik 24 jam. Yang kita kerja dengan kerja kita sebaik mungkin. Yang ustaz mengajar sebaik mungkin. Yang cikgu buat kerja masing-masing sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Bang, dosa kita banyak bang. Takut-takut esok kira satu orang kita maki tu. Dia sedap esok. Tuan-tuan tahu tak orang kena maki ni besok kat akhirat? Dia main jumpa. Terima kasih tau buat maki saya. Saya pahala habis ni. Abang maki dapat tadi satu. Kau ni fitnah saya. Banyak pahala saya masuk. Saya pergi syurga dulu lah. Bye. Kita cakap, dia ni pergi syurga dulu. Sebab apa? Dia dapat hasil yang kita katakan dia. Dunia ni untuk apa? Untuk akhirat. Bang, stop bang. Sudah bang. Nak tengok Facebook, Instagram, tengok. Tak kena gaya, jangan tengok. Benda tak ada manfaat, jangan tengok. Tak ada komen, tak ada kata apa, tak usah. Mati tu pasti. Kita tak tahu siapa mati dulu. Boleh jadi tuan-tuan mati dulu, saya kemudian. Ataupun saya kemudian tuan-tuan dulu. Antara dua tu.
Itu tempat pilihan yang baik datang daripada Allah. Yang lemah itu daripada saya, tuan-tuan. Betapa Allah sayang kita, betapa Nabi sayang kita. Baliklah pada Allah, balik pada Rasul. Tak ada apa yang kita nak banggakan pun dalam hidup kita. Saya dah sebut dah tadi. Kan, tuan-tuan kalau tengok Instagram pun saya sebut satu talqin tu orang dah record kan. Saya kata apa? Tak ada kenderaan yang paling besar melainkan kenderaan jenazah, kenderaan terakhir kita. Tak ada rumah yang paling besar melainkan liang lahat untuk kita. Tidak ada pakaian lebih mewah, LV semua, polo, tak ada. Last pakaian kita kain kafan. Tak ada perfume yang lebih wangi, polo dan sebagainya, melainkan kapur barus yang akan kena pada kita nanti. Tidak ada benda yang lebih ada, lebih hebat, melainkan semua benda tu saat ajal datang, pasti waktu tu kita tak boleh buat apa-apa. Dunia ni sementara, akhirat selamanya. Dunia tempat kita meninggal, akhirat tempat tinggal kita. Jadi mudah-mudahan kita buat kebaikan, Allah redha kita, Allah sayang kita, insya-Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa ibu ayah kami, ya Allah. Ampunkan dosa suami isteri, anak-anak kami, ya Allah. Ampunkan dosa adik-beradik ipar dua kami, ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampunkan dosa sahabat-sahabat jiran tetangga kami, ya Allah. Wahai Allah, terima kasih Kau pilih kami, Kau kutip kami, ya Allah. Wahai Allah, kalau Kau tak sayang kami, tak siapa nak sayang kami, ya Allah. Wahai Allah, kalau satu dunia ni sayang kami, ya Allah, tak sama macam mana Kau sayang kami, ya Allah. Wahai Allah, terima kasih Kau jadikan kami umat Nabi SAW. Wahai Allah, maafkan kami. Ada mulut kami, tangan kami, percakapan kami yang melukakan hati manusia, yang mengundang murka Engkau, maafkan kami, ya Allah. Wahai Allah, peliharalah umat ini balik pada agamamu, ya Allah. Kesian Kau umat, ya Allah, mereka jauh dengan Kau, ya Allah. Jadikan kami dan seluruh umat ini mereka mengerjakan solat 5 waktu, ya Allah. Kesian kat Nabi, ya Allah. Rasulullah telah berusaha payah untuk agama ini, ya Allah. Kesian Nabi di pulau, dihina, difitnah, dibalik batu, dibalik tulang, ya Allah. Akhirnya kami main-main dengan agama ini, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Wahai Allah, jadikan kami dengan orang yang solat 5 waktu berjemaah, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang cintakan Al-Quran, ya Allah. Wahai Allah, rezekikan kami dapat melihat baginda Nabi SAW. Wahai Allah, tolonglah, ya Allah, rezekikan kami dapat syafaat baginda Nabi SAW. Ya Allah, Kau rahmatilah semua yang hadir ini, ya Allah. Dan juga mereka yang tak dapat hadir, Kau rahmati mereka semua, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.